Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertemu kembali kita bercakap tentang menghadapi ujian ini selalunya menyesakkan dada. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan tersebutlah bila berjumpa dengan rakan-rakan, mereka akan berkata kepada saya, "Ya Allah, Prof, sabar Prof, sabar. Ujian ni datangnya daripada Allah. InsyaAllah kita boleh tangguh. Allah tak bagi ujian pada orang yang tidak dapat menangguh ujian tersebut." Jadi saya pun katalah pada kawan saya yang rapat ini, saya kata, "Kenapa Ustaz cakap macam gitu dengan saya? Adakah kerana Ustaz tengok rumah saya teruk, tengok kereta saya habis, apa ni tidak boleh dipakai lagi, pakaian saya habis musnah, perabot semua musnah, kitab-kitab saya habis. Adakah kerana tengok lumpur yang setinggi 1 inci, 2 inci, kesedihan tersebut?" Dia kata, "Ya, kerana itu merupakan satu kesusahan, merupakan satu ujian yang telah diberi pada Allah, kepada kita." Dikatakan begitu. Saya katakan pada beliau, saya kata, kalau itulah ujian, kita mengatakan sabar kerana ujian tersebut, maka itu sebenarnya bukan ujian yang sebenar. Kerana apa? Setelah melalui proses tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh bandar Sugamat ini ditimpa banjir besar tersebut. Tetapi apa yang berlaku, masjid, saya pergi solat di masjid, masjid semakin berkurang. Kalau biasa orang solat 4 saf, kerana banjir tadi, lepas okey banjir semua, masjid tinggal 1 saf. Kadang-kadang tak sampai satu saf. Dan saya dengar ceritanya, di kawasan pemulihan, pusat pemulihan, orang yang ditipu banjir akan ditempatkan di situ dan di sebelahnya masjid. Bila laungan azan berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada pun orang pergi memenuhkan masjid. Ialah kerana banjir. Maka itu bukan sabar yang sebenarnya. Sabar bagi saya, sudah kita ini dilanda bencana dan kita mengemas rumah sakit belakang dan sebagainya, tiba-tiba bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun berhenti, kita pun ambil wuduk dan terus pergi ke masjid. Pada masa itulah, pada ketika itulah Allah akan kata kepada kita, "Ya Allah, si Kamil ni bagus betul, aku bagi dia ujian macam gini, sekalipun dia masih datang lagi ke masjid, masih lagi datang ke rumahku, masih lagi nak solat berjemaah di masjid." Maka bagi saya, itulah sabar yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama, selepas saja banjir, Allahu Akbar, bapa mentua saya meninggal kerana kanser. Selang 2-3 minggu, ya Allah, subhanallah, adik pula meninggal kerana kanser payudara. Bertimpa-timpa ujian yang menimpa saya. Kemudian saya sendiri, pada satu ketika selepas menghadiri kuliah, balik di rumah, isteri saya bertanya saya, "Ya, kenapa muka awak ni heruk je sebelah?" Saya pun tengok cermin, "Ya Allah, muka heruk sebelah, tak boleh nak buat huruf O, tak boleh. Nak buat O macam itu tak boleh. Sengit sebelah." Saya kata, "Ya Allah, subhanallah, matilah aku ni." Ini yang saya rasa, ya Allah, memikirkan bertimpa-timpa ujian yang diberikan kepada saya dalam masa yang singkat, dalam masa 2-3 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saat dan ketika inilah saya berfikir, apakah yang sebenarnya ataupun bagaimanakah caranya untuk kita menghadapi ujian. Dan itulah saya mengkaji, saya membaca dan melihat. Rupa-rupanya perkara ini tidaklah terlalu sukar kalau kita memahaminya. Misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku." Ini tujuan hidup kita. Maksudnya, apa saja yang kita lakukan mesti menuju ke arah menyembah dan beramal ibadat kepada Allah. Kalau kita ditimpa banjir, menyebabkan kita tak pergi solat ke masjid, maka kita gagal dalam ujian tersebut. Apa saja yang kita lakukan ini mesti tuju kepada menyembah dan beramal ibadat kepada Allah. Ini yang saya pelajari. Kalau kita sakit, kita boleh berjalan, kita boleh merangkak pergi ke masjid, kita kena pergi ke masjid. Pada pandangan saya, pada ketika dan saat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, kalau kita memahamikan asas kehidupan kita di dunia ini untuk menyembah dan beramal ibadat, maka keseluruhan kehidupan ini merupakan ujian. Sebab itu, sekarang saya ketawa bila ada orang berkata, "Saya tidak pernah menghadapi ujian. Saya tidak pernah dihadapkan ujian. Semuanya okey. Mana ada macam itu. Kehidupan itu sendiri merupakan ujian. Sama ada duka, sama ada suka." Jadi saya ambil contoh yang besar lah untuk kita fikirkan bersama untuk siri yang pertama ini. Misalnya, saya ni kira belajar okey lah.
belajar sampai tahap PhD. Katalah orang kampung panggil saya untuk bercakap, untuk memberikan pandangan. Saya bersifat sombong, bongkak dan angkuh. Saya kata, aku ada PhD, takkan nak pergi kat orang kampung tu. Maka saya gagal dalam ujian saya mempunyai ilmu. Kalau kita ni seorang ustaz, ya Allah, belajar tinggi, ilmu agama tinggi, tetapi kita memilih-milih tempat untuk kita pergi mengajar. Kalau masjid ni bayar banyak, kita pergi dekat sini. Kalau tidak, kita tak pergi. Allah, masjid kecil, surau kecil, aku tak nak pergi. Kita gagal dalam ujian yang kita ni ada ilmu. Berapa ramai di antara kita yang mempunyai ilmu, yang kita belajar, kita kena bagus, solat berjemaah ni bagus, gini, tetapi kita sendiri tidak mengamalkannya. Maka itu juga ujian yang kita hadapi. Ujian seorang anak, ya Allah subhanallah, jadi anak, apa ujian kita? Jadi seorang bapa, apa ujian kita? Ujian kekayaan, apa ujian kita? Kita banyak duit, tapi kita tak sedekah. Kita banyak duit, kita tak bagi zakat, tak bayar zakat. Itu juga merupakan ujian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ujian ini dilihat daripada perspektif yang besar dan kita nak tengok macam mana sebenarnya cara menghadapi ujian-ujian ini. Dan kita akan fokus juga pada ujian suka, ujian duka. Ujian suka, ujian duka. Yang lebih sukar bagi kita, yang saya rasa ujian suka, di mana kita lupa bahawa itu merupakan suatu ujian. Dalam konteks inilah, dalam semua keadaan ini yang sebenarnya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menghadapi sebarang ujian. Pernah kita dengar sakit dan sihat sama? Pernah kita dengar begitu? Orang kata sakit dan sihat sama. Mana boleh? Sakit-sakit lah, sihat-sihat lah. Pernah kita dengar kenyang dan kenyang dan lapar sama? Mana boleh? Kenyang-kenyang lah, lapar-lapar lah. Tetapi semasa abah saya, bapa mentua saya, diuji dengan penyakit kanser, saya pernah bercakap dengan dia, Abah, macam mana penyakit abah ni? Dia kena diuji ketika usianya 71 tahun. Jawapan dia mudah. Dia ketawa pada saya. Dia kata, man, abah 70 tahun sehat. Ini tahun ni je baru abah ni kena diberi penyakit kanser ini. 70 tahun abah sihat. Ini saja yang abah kena ni. Alhamdulillah dia kata. Maksudnya dia kena sakit pun dia sebut alhamdulillah, dia sihat pun dia sebut alhamdulillah. Maka sakit dan sihat di sisi Allah sama. Pernah dengar orang kata macam saya kata tadi, kenyang dan lapar sama. Cuba puasa Nabi Daud, puasa selang sehari, hari ni puasa, besok tak puasa, sampai satu ketika kita akan keluar kata-kata Allah sama je puasa dan kenyang dan lapar. Ketika kita tak puasa pun kita okey, ketika kita puasa pun kita okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Saya akan memperincikan tentang menghadapi ujian ini dengan cara yang lebih sistematik lagi. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu.